الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضل. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk meneruskan media ilmu pada pagi ini. Diharapkan hadirin hadirat, para muhibbin sekalian sihat walafiat insyaallah. Sentiasa dengan rahmat Allah, dengan ridha Allah, dalam keampunan Allah, sihat zahir batin, rohani jasmani. Sama-sama kita betulkan niat kita dan berusaha menjaga adab-adab kita zahir batin yang di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita segala kelebihan terhadap orang-orang yang ikhlas menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir, muka surat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang sahih, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dibinakan pekerjaan Islam itu, mana didirikan, ditegakkan Islam itu di atas 5 perkara, 5 tunjang, 5 asas, 5 tiang, untuk menegakkan Islam yang sempurna di dalam diri kita ataupun di dalam rumah tangga kita ataupun di dalam masyarakat kita. Ini nak dibinakan, nak ditegakkan Islam yang sempurna itu mestilah berhimpun padanya 5 perkara. Yang pertamanya syahadati an la ilaha illallah. Ini menyaksikan, bersaksi, mengaku, membenarkan, menyungguhkan, berikrar, bersumpah tiada Tuhan melainkan Allah. yakni Allah sahaja Tuhan, tidak ada yang lain. Itu yang pertama. Nak menjadi orang Islam, mestilah dia bersaksi, menyaksikan, membuktikan dengan lidahnya. Bagi orang yang boleh bertutur, hendaklah dia menyaksikan dengan lidahnya, berikrar, mengaku dengan lidahnya. Kalau orang tak boleh cakap, dia isyarat, isyarat.
menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi macam mana kita nak menafikan yang selain Allah kalau sekiranya sifat Tuhan tu kita tak tahu? Bagaimana kita nak menafikan yang selain Allah kalau sifat Allah tu pun kita tak tahu? Dengan sebab itulah kita ni dituntut mengenal Tuhan, dituntut mengenal Allah. Daripada mengenal Allah tu nanti kita boleh membezakan yang bukan Allah. Bila kenal Allah baru boleh beza yang bukan Allah. Bila kenal Tuhan, bila tahu sifat-sifat ketuhanan, barulah kita boleh membezakan, menafikan yang selain Allah. Ramai di kalangan kita waktu bersyahadah ataupun waktu bertahlil la ilaha illallah, mereka memahami sewaktu mengatakan tiada Tuhan, tiada Tuhan, mereka memahami masuk dalam perkataan Tuhan tadi tu, tiada Tuhan tu, mereka memasukkan sekali berhala-berhala. Waktu dikatakan tiada Tuhan, mereka memasukkan sekali, mereka faham berhala-berhala ni masuk dalam perkataan Tuhan tadi tu. Tiada Tuhan dimasukkan berhala, patung-patung dan sebagainya. Sebenarnya tak masuk. Sebenarnya tak masuk. Kenapa nak dimasukkan berhala-berhala dalam tu? Kerana yang nak dinafikan itu Tuhan, bukan berhala. Berhala dah memang bukan Tuhan dah. Tidak ada satu pun sifat ketuhanan pada berhala itu. Jadi kenapa nak dimasukkan berhala di situ? Tiada Tuhan. Dia kata tokoh bukan, patung gajah bukan, patung yang duduk cokoh tu bukan. Dimasukkan tu sekali sebab dia faham tu Tuhan. Tak, tu bukan Tuhan, tu makhluk. Itu sama seperti kita, makhluk ciptaan Allah. Patung-patung, batu-batu. Jadi Tuhan yang bersifat ketuhanan tak ada melainkan Allah saja. Yang memiliki sifat ketuhanan tu Allah saja. Nak cari yang lain tak ada dah. Yang adanya sedia kala, yang bersifat dengan istighna, bersifat dengan iftiqaru ilaihi ma siwa, tak ada melainkan Allah. Kenapa nak dibawa masuk patung-patung dalam? Jadi menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, yakni Allah sahaja Tuhan. Allah sahaja Tuhan. Nak cari Tuhan yang sama seperti Allah tak ada, tak wujud, mustahil wujud yang selain Allah. Mustahil wujud, tak wujud. Pada hakikatnya pun begitulah. Pada hakikatnya pun memang tak ada Tuhan kecuali Allah sajalah Tuhan. Waktu kita menafikan tiada Tuhan tu, yang dinafikan tu yang selain Allah, bukan menafikan Allah. Allah tidak masuk dalam penafian tu. Sewaktu kita kata tiada Tuhan, jadi Allah tak masuk dalam tu. Yang dikata tiada Tuhan tu makna yang selain Allah. Saya tak ada duit nak bagi. Saya tak ada duit nak bagi. Makna duit yang nak bagi itu yang saya nafikan. Dalam poket saya ada RM5. Tiba-tiba ada orang minta. Dia kata minta duit RM1 ke RM2. Saya kata tak ada duit. Apa maksud tak ada duit? Tak ada duit yang saya nak bagi. Saya sedar, saya tahu, saya yakin, saya jazam, dalam poket saya ada RM5. Yang saya kata tak ada duit bukan yang dalam ni. Faham? Tak ada duit yang nak bagi. Bukan saya nafikan yang dalam poket sekali. Macam mana saya nak nafikan sedangkan memang ada dalam poket? Macam mana saya nak kata saya tak ada duit sedangkan saya sedar, saya tahu dalam poket ada RM5. Ada RM5. Jadi yang saya nafikan tak ada duit, maksudnya yang nak bagi itu yang saya nafikan. Yang dalam poket saya tak nafikan. Kita kata tiada Tuhan. Yang mana? Yang selain Allah. Adapun Allah dah memang duduk bertahta dalam hati kita dah. Faham tak? Waktu kita menyebut tiada Tuhan, itu mana Allah, kita tahu, kita sedar Allah saja Tuhan dalam hati kita.
Yang kita kata tiada tadi makna yang selain. Nak bertahlil pun kena ngaji juga. Jangan pandai nak pergi makan kenduri je. Tahlil gajin pergi. Panggil tahlil berderu-deru datang. So ngaji tauhid tak mau. Dan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu wajib kita mengenal Tuhan, wajib mengenal Tuhan. Apa hukum mengenal Tuhan? Wajib. Fardu ain ni. Tak ada seorang pun hamba Allah yang boleh mengecualikan dirinya daripada mengenal Allah. Semua wajib mengenal Allah. Dia kata aku dah kenal dah Allah. Apa yang dimaksudkan dengan mengenal Allah? Kata ulama, yang dimaksudkan dengan mengenal Allah itu mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah, mengetahui segala sifat yang mustahil bagi Allah, mengetahui segala sifat yang harus bagi Allah. Itu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah. Maknanya kalau kita dah tahu apa sifat yang ketentuan bagi Allah, yang mesti ada pada Allah, yang tak boleh tidak mesti ada pada Allah, dan kemudian kita i'tiqadkan dalam hati, pegang sungguh-sungguh. Kemudian kita juga mengetahui sifat yang mustahil bagi Allah. Apakah sifat yang tidak boleh diterima pada akal sekali-kali ada pada Allah? Apa dia sifat-sifat yang mustahil? Sifat-sifat yang akal kita tak boleh membenarkan ada pada Allah. Kita dah tahu. Dan kita juga dah tahu serta i'tiqad apakah sifat yang harus bagi Allah. Barulah kata kenal dah. Ini barulah kata kenal dah. Ini kalau ditanya apa sifat yang wajib bagi Allah, kita tak tahu. Apa sifat yang mustahil bagi Allah pun kita tak tahu. Kalau tahu tu satu dua je kita tahu. Padahal sifat mustahil bagi Allah ni banyak. Tapi mengaku dah, aku dah kenal dah Allah, aku dah kenal dah Tuhan. Tuhan tu Allah lah. Apa sifat dia? Maknanya belum lagi mengenal Allah. Bila belum lagi mengenal Allah, wajiblah dia belajar. Bunyi apa tu? Wajiblah dia belajar. Wajib dia belajar. Tak kira siapa dia. Dia seorang raja, dia seorang pemerintah, dia belum mengenal Allah, wajib dia mengaji. Wajib dia mengaji. Meskipun dia raja, wajib menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Meskipun dia raja, dia puteri raja, dia isteri raja, permaisuri raja, dia kena mengaji. Sebab mengenal Allah itu wajib atas semua mukallaf. Kalau raja pun wajib, kita pun lagi dah wajib dah. Jadi orang yang dah kenal tadi dah tahu sifat yang wajib bagi Allah, bagian. Dalilnya begini. Yang mustahil bagi Allah bagian, dalilnya begini. Yang harus bagi Allah bagian, dalilnya begini. Beres. Tak apalah. Kenal dah tu. Kenal pada zahir lah. Bukan hakikat. Sebenar-benar kenal. Sebenar-benar kenal ni dia akan memberi kesan pada tingkah laku dia. Dia tak akan buat dosa, buat maksiat zahir batin. Itu baru hakikat orang yang sebenar-benar mengenal Allah. Macam kita ni makluman baru. Tapi tak boleh diserapkan lagi dalam amal kita. Tahu dah Allah mendengar, tapi macam biasa je. Tak ada apa kesan pun diri kita meninggalkan maksiat. Cakap benda tak elok macam biasa je. Padahal kita yakin Allah mendengar, yakin Allah melihat. Buat macam biasa je maksiat, yakin Allah mengetahui. Macam biasa je kita simpan penyakit dalam hati kita. Maknanya tak masuk lagi dalam hakikat sebenar-benar orang yang mengenal Allah. Tak masuk lagi. Tapi setidak-tidaknya dah naik satu peringkat dah lepas dah hukum mengenal Allah tu.
Yang disyaratkan tu alfah dah. Cuma belum dapat beramal dengan sebenar-benar dengan apa yang dia dah faham daripada apa yang dia belajar pada ilmu tauhid. Sepatutnya orang yang dah memahami, dah mengenali Allah tu bagaimana sifatnya, kesempurnaannya, akan memberi kesan dalam diri dia, takut kepada Allah, malu sungguh-sungguh dengan Allah, gerun sungguh-sungguh dengan Allah, yang menjadikan mereka menjauhi diri daripada melakukan maksiat. Itu faedah daripada tadi. Dia yakin Allah tahu setiap apa yang ada dalam hati, daripada niat yang baik, niat yang jahat, Allah tahu. Maka dengan sebab keyakinan dia, ilmu Allah sampai sebegitu, dia tak berani nak menyimpan benda-benda yang tak baik dalam hati. Kenapa? Kerana tiap-tiap perkara yang Allah tahu daripada kita pasti diberi balasan. Jadi dia tak nak, dia tak mahu diberi balasan buruk oleh Allah. Maka dia tak berani nak simpan hasad, dengki, ujub, sangka jahat. Dia tak berani. Itu faedah daripada mengenal Allah tu. Faedah makna yang diambil, faedah yang dapat diambil daripada mengenal Allah tadi. Kita kenal dah, makna tahu dah, maklum dah. Kalau dibuat peperiksaan ilmu tauhid, boleh dapat 100% dah jawapan dia. Apa sifat Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa dalilnya, boleh hurai satu persatu. Raih semua, dapat bintang lagi. Tapi amalan dah. Jadi belum selamat lagi. Jangan tersengih-sengih. Belum selamat lagi. Aku khatam dah ngaji sifat 20 dah. Baru ni peksa 100% dapat bintang lagi ustaz bagi. Itu teori je. Dia nak amalan. Kenapa nak suruh belajar? Supaya faham. Kenapa nak faham? Sebab nak amal. Bukan sebab nak tahu je. Kalau nak tahu, orang kafir pun tahu. Ada orang kafir yang belajar tauhid, cuma dia tak beriman je. Nampak tak? Jadi kita belajar ni bukan sekadar nak tahu, nak diamalkan supaya amalan kita semakin baik. Itulah faedah menuntut ilmu. Itulah niat nak menuntut ilmu. Kita mengaji tapi tak ada perubahan. Kenapa? Niat kita salah. Allah tahu tak niat kita salah belajar? Tahu. Orang ni datang mah ngaji nak jumpa kawan je. Allah tahu kita datang mah ngaji ada tujuan dunia, nak jumpa kawan-kawan, ataupun kebetulan nak pergi pasar. Sebelum nak pergi pasar tu, singgahlah sekejap ngaji dengar-dengar. Barangkali kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada macam tu, betulkan balik. Selagi niat kita salah menuntut ilmu, kita tak akan dapat faedah daripada ilmu yang kita belajar. Kena jujur. Bukan kata bila mengaji, bila belajar, ni confirm berjaya dah. Bukan. Mulianya seorang penuntut ilmu itu di sisi Allah apabila dia mengamalkan ilmu. Bila dia mengamalkan ilmu tu, baru dia jadi mulia. Kalau tak amalkan, tak ada perbeza pun. Betulkan balik niat. Tujuan aku belajar ni, aku nak berubah jadi baik, supaya hati aku jadi takut dengan Allah. Supaya aku boleh jaga hati aku, supaya aku boleh buang segala sifat-sifat yang Allah benci dalam hati aku. Ni kita tak ada niat macam tu pun. Sebab tu kita simpan sifat-sifat tu sampai bila-bila. Tapi ngaji tauhid, ngaji tasawuf, tapi tak ada perubahan pun. Nampak tak? Tak ada usaha pun kita nak melepaskan diri kita daripada maksiat tu. Kita rela je, kita redha je, kita seronok je, senang hati je. Padahal kita sedang duduk dalam celaka dosa, celaka maksiat, bala maksiat.
Kalau kita dibala oleh Allah, kalau duduk dalam bala banjir, bala kebakaran, ada usaha nak lari dah? Ada usaha minta tolong dengan Allah dah? Ada. Pernah tak kita minta tolong dengan Allah supaya Allah selamatkan kita daripada bala dosa kita? Tak ada. Mana ada? Pernah kita doa, ya Allah, tolonglah selamatkan aku daripada penyakit hati aku yang suka bersangka jahat dengan Allah. Tak ada, kita tak ada minta. Sebab tu Allah tak tolong kita. Sebab Allah tahu kita tak sudi nak larikan diri. Tapi kalau bala tak ada duit, bala sikit duit, minta tolong, ya Allah, tolonglah selamatkanlah aku daripada tak ada duit ni. Bagilah aku keluasan harta. Ya Allah, ni musim panas ni, tolonglah bagi sejuk. Pandai kita minta tolong, pandai kita usaha membuat sesuatu. Tapi nak melepaskan diri kita daripada bala dosa, bala maksiat, kita tak ada usaha. Tak ada usaha pun. Tak ada minta tolong pun dengan Allah. Relax je duduk dalam bala tu. Bala mengumpat, bala berdengki, bala berdendam. Tak pernah minta tolong pun dengan Allah. Betul? Dah? Sampai bila? Sampai bila kita nak jadi macam tu? Sampai bila kita seronok simpan hati yang macam tu? So kita tanya diri kita. Tanya. Sampai bila? Kenapa aku tak nak minta tolong kepada Allah, bersungguh-sungguh dan berusaha bersungguh-sungguh melarikan diri aku daripada dosa-dosa ni? Sedangkan kalau kesusahan, kepayahan yang bangsa dunia, bala yang bangsa dunia, panas, banjir, kebakaran, pandai kita nak lari. Tapi kenapa tak ada usaha nak lari daripada perbuatan kita yang suka mengumpat? Kenapa tak ada usaha kita nak lari daripada perbuatan kita yang suka berdengki, berdendam, bersangka jahat? Kenapa tak ada? Sedangkan tu bala lebih celaka daripada yang namanya kemarau lagi. Kerana boleh menjadi asbab rosaknya amal ibadat, terhapusnya ibadat, Allah tak terima ibadat. Silap-silap boleh berkekalan di dalam neraka Allah. Jadi kita lebih bimbang bala yang bangsa dunia. Sikit pun kita tak bimbang bala yang bangsa akhirat. Sepatutnya bala bangsa akhirat ni yang lebih kita risau lagi, sebab dia bersifat kekal. Jadi usaha, jangan tak ada usaha. Allah tahu kita berusaha ataupun kita tidak berusaha. Allah tahu. Jadi jangan menyalahkan Allah. Jangan menyalahkan Allah. Renung-renung diri kita, tengok-tengok diri kita. Kalau tak, kita takkan jadi baik sampai bila-bila pun. Mengajilah pagi, petang, siang, malam. Hati kita tetap busuk macam tu. Mengajilah pagi, petang, siang, malam. Hati kita tetap busuk macam tu. Bawa ke mati. Mati bawa hati busuk. Menghadap Allah. Na'udzubillah min zalik. Ini ibadat bukan benda main-main. Kena ingat. Kemudian katanya musannif lagi, selain daripada mengucap tadi itu, Muhammad itu Rasulullah SAW, dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Mendirikan solat ni maknanya mendirikan solat bertepatan mengikut syarat-syarat dan rukun-rukun sembahyang yang zahir dan yang batin. Dengan sebab itulah kita ni diwajibkan belajar ilmu fiqh. Kerana di dalam ilmu fiqh tu nak mendidik kita bagaimanakah cara sembahyang yang diperintahkan oleh Allah, yang mana ia merupakan rukun Islam. Jadi kalau macam syahadah tadi, berikrar Allah Tuhan, Muhammad Rasul, kena faham betul-betul apa yang kita ikrarkan, apa yang kita sumpah setiakan tu. Kena faham betul-betul. Jangan semata-mata di lidah saja Allah Tuhan, Muhammad Rasul. Tak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Di lidah dia. Sedangkan kita tak tahu, tak menghayati, tak tahu, tak faham apa sebenarnya yang kita ikrarkan. Orang yang mengaku Allah Tuhan ni adalah orang yang sifatnya sentiasa bersangka baik dengan Allah. Itu sifat orang yang berikrar Allah Tuhan. Dia akan sentiasa bersangka baik dengan Allah. Dia tak pernah berjahat sangka dengan Allah. Sebab dia tahu Allah tu Tuhan, sempurna,
Maha bijak, maha baik, maha adil. Itu kalau betul-betul dikenal Tuhan. Tak menyalahkan takdir Tuhan. Kemudian mendirikan sembahyang. Maka siapa-siapa yang wajib solat, wajiblah belajar ilmu yang bersangkut paut dengan solat, agar dia dapat mendirikan solat yang sebenar-benar seperti yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Belajar bab solat. Cerita solat tapi melibatkan beberapa ilmu di situ. Yang pertamanya ilmu syariat, ilmu fiqh. Kalau di sini kita bermadzhab Syafi'i, belajar mazhab Syafi'i. Bagaimana cara untuk mendirikan solat, apa syaratnya di sisi Imam Syafi'i, apa rukunnya, apa yang membatalkan. Nak solat kena belajar fiqh, kerana dalam fiqh tu dia akan ajar kita taharah. Bab taharah dulu, menyucikan diri daripada hadas, daripada najis, daripada hadas yang nampak ataupun hadas yang tak nampak. Macam mana cara nak menyucikan diri kita daripada hadas besar ataupun hadas kecil? Kerana di antara syarat sah sembahyang itu suci daripada hadas besar dan kecil. Jadi macam mana nak menyucikan diri kita yang duduk dalam hadas besar supaya melayakkan kita solat? Kenalah belajar fiqh sana. Cara mandi wajib. Nak mandi kena guna air. Air apa? Air 7up ke? Air Pepsi ke? Air kelapa ke? Air yang macam mana? Air macam-macam air. Air yang macam mana? Yang 2 kolah, yang kurang 2 kolah. Kalau air 2 kolah macam mana? Kalau air kurang 2 kolah, apa syarat dia? Kalau tak ada air, hadas besar, masuk waktu kena solat. Macam mana nak buat? Sedangkan air tak ada, nak kena solat juga. Tayamum, macam mana tayamum? Nak kena debu apa? Tepung ke? Nak kena pakai tepung gomak ke? Nak kena pakai tepung jagung ke? Nak pakai bedak pun boleh ke? Ataupun boleh main tepuk-tepuk ikut mana sebelah hati kita ke? Tepuk muka pun tahu. Dia tengok orang tepuk-tepuk dinding, dia pun ikut juga. Sebab tu ibadat ni jangan tiru. Jangan tiru-tiru. Untuk mazhab lain, ya. Untuk mazhab kita, kalau cerita bab tayamum, macam mana? Yang dimaksudkan debu di sisi mazhab kita macam mana? Debu yang macam mana? Ni dah kita tengok orang tu duk tepuk dinding pun boleh, tepuk kat dashboard pun boleh, kita pun tiru. Baik tepuk muka kita terus, pun berdebu juga pun muka kita. Terus suruh ngaji. Tiru-tiru orang. Ibadat main tiru-tiru. Apa keadaan yang membolehkan kita begitu? Apa keadaan yang baru mengharuskan kita nak taklid mazhab lain? Waktu yang macam mana baru boleh taklid mazhab lain? Jangan bermudah-mudah. Pantang dengan ulama kata boleh, buat. Bukan macam tu. Mengaji. Bukan marah, nak nasihat je. Ibadat nak buat banyak, tapi mengaji tak mahu. Macam mana? Nanti orang ibadat sah, kita salah. Orang lain beribadat, Allah terima. Kita beribadat, Allah tolak. Sebab syok sendiri. Belajar. Ambil wudu. Macam mana nak mencucikan diri daripada hadas kecil? Ambil wudu. Macam mana? Apa syarat rukun wudu? Belajar. Hinggalah selesai. Rukun qauli sembahyang apa? Rukun fi'li sembahyang apa? Dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Ilmu yang bersangkut dalam solat ni, akidah, ilmu akidah. Ilmu akidah dalam solat, bukan saja dalam solat, khususnya dalam solat mesti memiliki akidah yang betul. Dalam hati mesti berakidah yang betul. Jangan menghadap Allah solat dalam akidah yang terpesong. Jadi mau tak mau kena belajar akidah. Sebab akidah perlu dalam solat. Akidah ahli sunnah wal jamaah macam mana? Apa perbezaan di antara akidah ahli sunnah wal jamaah dan ahli punah berjamaah? Apa perbezaan di antara ahli sunnah dan ahli punah? Apa beza? Kita pun tak tahu. Bila tak tahu, macam mana nak selamatkan diri kita? Macam mana nak ambil akidah yang betul, nak tolak akidah yang salah? Kita pun tak tahu nak beza. Pahaman Wahabi bagaimana, pahaman ahli sunnah macam mana? Kita tak nak beza. Macam mana nak tolak Wahabi?
Nampak tak? Daripada belajar itulah, nanti belajar ilmu akidah baru nampak, oh ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini yang betul, yang ni salah, yang ni salah. Maka boleh tolak. Ni kita pun tak maklum, kita pun tak tahu, kita pun tak pandai, kita pun tak nak ambil tahu. Jadi macam mana kita nak buang yang jahat, nak ambil yang baik? Kita pun tak boleh beza mana yang betul, mana yang salah. Itu kena belajar ilmu akidah. Nak tahu bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni dalam kitab ni. Inilah dia. Nak belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, macam mana pegangan dalam hati Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Allah, Rasul dan sebagainya. Dalam ni ada. Ngaji sampai habis. Jangan ngaji sekat-sekat. Ngaji sungguh-sungguh. Bagi waktu, buat jadual. Bukan masa lapang baru ngaji. Ngaji fardu ain ni bukan masa lapang, wajib. Bukan masa lapang. Kalau masa lapang tu ilmu yang tak fardu tu boleh masa lapang. Kalau ada masa lapang, masa kosong, masa lebih-lebih, nanti nak pergilah dengan ilmu yang fardu kifayah. Ada fardu ain tak boleh buat macam tu. Fardu ain mesti ada jadual yang tetap. Sama macam solat juga. Ada waktu yang tertentu untuk mendirikan solat. Mana ada waktu yang tertentu untuk kita belajar ilmu fardu ain. Kalau tak tetapkan waktu macam tu, akan menyebabkan kita takkan belajar, kita akan meninggalkan belajar ilmu yang fardu ain. Kita kena buat jadual. Ni sebab apa? Sebab apa boleh istiqamah tiap minggu? Sebab dah buat jadual. Kalau dulu waktu dijemput contoh, Ustaz minta datang ajar kat rumah ngaji Melaka. Saya kata tengok nanti masa lapang saya datang. Tak ada lah jawab. Baik saya pergi laut mancing. Tapi mau tak mau kena datang sebab dah buat jadual. Itulah baru boleh istiqamah. Tapi kalau nanti masa lapang, insya-Allah ada masa lapang nanti kita ngaji, jawabnya tak ada lah. Ghalibnya memang takkan ada. Kalau jenis nanti masa lapang, memang lapang lah. Sebab tu surau masjid lapang. Sebab orang datang mengaji tunggu masa lapang. Jadi akibat dia surau lapang. Masjid lapang, masjid besar 3 juta masjid. Orangnya 3 orang. Tu pun terpaksa datang sebab ada jawatan. Lucut jawatan, tak nampak muka dah. Jadi datang masjid sebab ada betul? Tapi tak semualah ada tempat-tempat macam tu. Orang kata rajinnya mengaji, tengoklah tak ada lagi. Mana pergi orang itu? Dia kata dah tak ada jadi jawatan masjid dah. Ngaji selama ni sebab jawatan, ingatkan bersungguh nak ngaji tauhid. Rupanya sebab jawatan, dah tak ada jawatan, tak ada ngaji tauhid dah. Betul? Kalau dia mengaji memang lillahi ta'ala, tak peduli ada jawatan, ambil jawatan, cabut jawatan, buang jawatan, dia tetap mengaji. Maknanya kalau kitab ni kita nak baca 5 tahun, makna orang ni dia akan dijangkakan mengaji kitab ni 5 tahun lah. Tukar pemerintah lain besok, tukar AJK lain, tak adalah muka dia mengaji, masuk muka baru pula. Lepas tu muka baru ni besok ganti pemerintah lain pula, AJK tukar orang mengaji lain pula. Sungguh. Kalau betul mengaji, kenapa nak terkesan dengan ada jawatan atau tidak? Datang je lah macam biasa. Mengaji dah macam biasa. Kita mengaji bukan kerana jawatan. Sekarang dah tak ada masa. Kenapa dulu ada masa? Dulu jadi AJK, dah sekarang dah kena buang, dah tu. Tolong ingat sikit. Sebab itulah banyak AJK pun tak faham. Pengurusi masjid main jemput aja. Nak masjid ramai. Nak masjid ramai. Yang tak betul pun panggil ceramah juga. Yang tak betul pun panggil berkuliah juga. Asalkan orang ramai datang. Ni pun satu juga ni. Pagi tadi ada jumpa seorang. Tapi dia bukanlah AJK masjid. Tapi kalau jenis macam tu, jadi AJK masjid memang jahannama khalidina fiha. Saya kata
macam mana puak-puak Wahabi sekarang ni perkembangan dekat sini. Dia kata saya Wahabi ni saya tak berisau sangat. Terporak sungguh. Ni yang sebab jadi rosak ni. Jadi fikiran macam ni. Wahabi ni saya tak risau sangat. Padahal inilah yang bahaya. Sebab dia menebarkan racun secara senyap. Ni lagi bahaya. Kalau yang sesat terang-terang tu nampak, macam LGBT ke, yang menyokong LGBT ke, jenis liberal ke, itu kita nampak terang-terang. Jenis Wahabi ni dia senyap-senyap, dia masuk sikit-sikit, tak sedar, dah ramai yang terpengaruh dengan pahaman. Dalam tak sedar, sebab dia jenis masuk senyap-senyap, musang bulu ayam tadi. Kalau yang lain terang-terang nampak dah. Dia kata zina boleh, homoseksual boleh, tu terang-terang sesat nampak dah. Orang terang-terang boleh lari, terang-terang nampak kesesatan yang dibawa tu. Tapi jenis Wahabi ni dia masuk diam-diam sikit. Pocik-pocik, mocik-mocik ni kata, bagus ustaz tu tak ada masalah, baik ustaz tu. Tak ada salah pun dia ajar. Dia jenis kata. Dia kata saya dalam Wahabi ni saya tak berisau sangat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata kenapa tak risau? Dia kata sebab banyak asatizah yang sekarang ni duk bersungguh-sungguh duk melawan dengan Wahabi. Itu tugas dia. Ni yang sesat ni orang awam. Tutup guru ustaz-ustaz tu bolehlah dia nak menyelamatkan diri dia. Ni yang pocik-pocik, mocik-mocik ni duk terangah dengan diri dia. Inilah yang menjadi mangsa-mangsa puak-puak ni. Ni boleh kata tak risau pula dah. Ni jenis kepala macam ni kalau duduk jadi AJK masjid memang jahanam lah jawab. Pun nasihat juga tu, bukan marah tu, nasihat juga. Makna membuka jalan. Membuka jalan. Buka jalan. Benda yang boleh merosakkan agama, merosakkan syariat, merosakkan akidah ni kena tutup, kena sekat. Bukan bagi jalan. Nanti makin lama makin ramai yang rosak, makin lama makin ramai yang rosak dalam tak sedar. Nak jadi AJK masjid kena belajar. Masjid ni tempat mulia. Bukan seronok-seronok nak jawatan, nak laparkan jawatan, nak dapat elam. Kena jaga agama sungguh-sungguh. Sebab besok kamu kena tanya. Sebab kamu yang mengundang penceramah-penceramah yang macam tu orang kampung jadi sesat. Kamu yang memanggil, kamu yang mengundang, kamu yang membenarkan. Kemudian apa lagi? Tadi akidah. Tu akidah. Solat tapi akidah Wahabi dalam hati. Allah ada tangan, Allah turun naik langit. Semayang. Macam mana tu? Kemudian ilmu apa lagi? Ilmu tasawuf. Kena ngaji tasawuf. Kerana nak menghasilkan ihsan ataupun ikhlas dalam solat. Supaya hati kita itu selamat daripada penyakit-penyakit yang menjadi asbab solat kita tidak layak untuk menerima pahala daripada Allah. Itu peranan tasawuf pula. Kena ngaji tasawuf pula. Nak jaga hati daripada sifat yang tidak ikhlas, maknanya yang berlawanan dengan ikhlas. Ataupun nak menjaga diri kita daripada benda-benda yang boleh membatalkan pahala solat. Solatnya banyak, mengumpatnya pun banyak. Mengumpat sebelum makan, mengumpat selepas makan. Dia sama macam qabliyah ba'diyah juga. Itu nama mengumpat qabliyah dan ba'diyah. Ingat semayang je buat qabliyah ba'diyah. Sebelum zuhur semayang sunat qabliyah. Lepas zuhur semayang ba'diyah zuhur. Asar pun asar sebelum, selepas tak ada. Maghrib qabliyah ba'diyah. Rupa mengumpat pun ada juga qabliyah ba'diyah. Jadi apa yang berlaku, apa yang jadi dengan ibadat kita, pahala-pahala yang kita dah buat dengan semayang yang banyak qabliyah ba'diyah, yang tunai tak tunai tadi, semua habis hancur lebur habis. Sebab itulah kena ngaji tasawuf tu, sebab nak jaga benda-benda tu lah. Supaya kita tahu, maknanya aku ni kena ada ilmu sebelum buat semayang. Kemudian apa yang aku perlu buat dalam solat, dan apa yang aku perlu buat selepas daripada aku solat.
supaya pahala yang diperolehi ini tadi berkekalan, boleh aku bawa sampai kiamat besok. Itu kena ada ilmu. Apa sifat-sifat yang mesti dijauhkan? Kata Imam Ghazali, lidah kita ni, dia boleh membinasakan amalan yang kita dah buat berpuluh-puluh tahun. Ibadat berpuluh tahun, tak sampai 15 minit lidah punya pasal habis semua pahala 50 tahun yang kita dah buat. Main lidah ni bahaya dia. Bayangkan, pernah tunggang-tunggit kita semayang, berlapar macam-macam puasa, cekang mata qiyamul lail, habis duit pergi haji umrah, lidah punya pasal jahanam semua jadi debu. Itu sebab kita tak pandai buat ibadat, tak tahu cara ibadat. Yang selamat, kita beribadat mengikut nafsu, ikut seronok gitu. Kalau orang yang ada ilmu, dia akan takut. Dia takut amalnya tak diterima oleh Allah. Dia takut maknanya ganjaran, pahala, kebajikan yang Allah dah bagi itu dimusnahkan. Dia akan takut, dia takut. Sebab inilah keuntungan ataupun modal yang nak bawa balik akhirat besok. Jadi dia takut benda ni hilang. Dia takut benda ni rosak, takut benda ni hilang, sebab nak pakai untuk hidup selepas daripada mati besok. Seperti mana kalau dia risau duit dia hilang atas dunia sebab takut susah, bila duit kena curi, duit kena ropak dan sebagainya, nanti susah atas dunia ni. Makna dia lebih bimbang lagi kalau amalan kebajikan ni jadi rosak, sebab amal kebajikan ni ada sangkut paut dengan kehidupan selepas mati besok. Jadi orang yang ada risau, takut, dia akan jaga sungguh-sungguh. Dia akan jaga sungguh-sungguh, sebab dia tak nak susah hari kiamat besok. Sebaliknya, orang yang tak ada risau, dia akan mengumpat macam biasa, ibadat-ibadat, mengumpat macam biasa, berdengki macam biasa. Itu jenis orang tak risau, pahalanya dibinasakan oleh Allah. Itu jenis orang tak risau. Tapi kalau orang risau, aku nak pencen lah daripada mengumpat ni, aku tak mau lah. Penat dia aku buat ibadat, besok balik tangan kosong, bukan bawa pahala, bawa dosa. Baik tak payah buat amal daripada awal lagi. Kalau kita fikir bodoh-bodoh, fikir mudah-mudah, baik tak payah buat ibadat. Kalau kita sendiri yang rela ibadat kita tu musnah, baik tak payah buat daripada awal lagi. Kenapa kita solat? Nak Allah terima, nak Allah bagi pahala. Dah kenapa kita rela pahala kita musnah macam tu? Cerdik ke tak cerdik? Cuba fikir. Kalau kita sendiri rela ibadat aku ni Allah kau tak payah terima, ibadat aku ni kau tak payah bagi pahala, baik tak payah buat daripada awal. 2 kali 5 je cerita dia. Cuma tadi nampak baik sebab buat. Beza dengan orang tak buat, kita nampak baik sikit sebab kita buat. Pada hakikatnya 2 kali bahkan untung yang tak buat tu. Sebab apa untung yang tak buat? Dia berehat banyak. Dia tak payah datang rumah ngaji, dia boleh duduk rumah seronok-seronok tengok TV. Tak payah nak susah-susah pergi majlis ilmu, bangun sembahyang malam. Dia duduk relax, makan tidur seronok hibur, makan tidur seronok hibur. Yang kita ni penat kena sembahyang, nak kena sembahyang, nak kena sembahyang, nak kena sembahyang. Malam ni nak qiyamul lail pula, besok tahan lapar dahaga pula, penat kita. Lepas tu ada kuliah pula, pergi ngaji lagi. Rupa 2 kali 5 je keputusan ni. Jadi untung yang tak buat tadi. Untung pada pihak mana? Dia dapat berehat. Kita rugi, penat, buang masa, buang waktu, sama juga terjun dalam neraka sama-sama macam yang tak buat tu juga. Padahal kita buat, bukan main lagi. Tu akibat daripada tak faham apa itu ibadat. Sebab tu kena belajar cara beribadat yang sebenar. Bukan ikut suka-suka hati kita. Tu dia. Kemudian kena belajar tajwid, kerana sangkut paut dengan bacaan-bacaan yang wajib dalam solat. Rukun-rukun qauli kena belajar tajwid pula. Jangan ingat solat ni semayang gitu-gitu je. Namanya solat, tapi berhimpun beberapa ilmu yang penting dalam semayang ni. Kalau kita tak nak belajar fardu ain, jangan haraplah semayang kita nak sah. Sebab tu ilmu fardu ain ni tak boleh tinggal, sebab disangkut paut nak meluluskan semayang kita ataupun ibadat-ibadat yang lain. Sebab tu diwajibkan
Sebab kalau tak belajar ilmu ni, rosak ibadat. Tiba-tiba kita belakang kan, tak payah belajar bermain. Kemudian makalah dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan berpuasa di dalam bulan Ramadan dan menunaikan haji di Baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Maka nyatalah daripada huraian yang sebelum ni, orang-orang yang tidak mengerjakan 5 perkara itu, mereka itu tidak ada asas dan tidak ada tunjang pada agama Islam. Mana orang yang tak buat 5 ni, maknanya dia tak ada tunjang, tak ada penyokong. Sebab tu Islam yang ada pada dalam diri dia bergoyang, tak tahan lama. Boleh rosak, boleh musnah. Boleh rosak, boleh musnah. Sama ada rosak ataupun musnah. Rosak macam mana? Rosak dengan makna sewenang-wenangnya mengerjakan maksiat. Perbuatan sewenang-wenang, seronok-seronok buat maksiat ni merosakkan agama yang ada dalam diri kita. Ada pun yang dimaksudkan dengan membinasakan Islam tadi, murtad, kafir, syirik. Sebab tu kita tak heran kalau dengar orang Muslim murtad. Tak heran. Sebab Islam yang ada pada diri dia selama ni tak kuat. Sebab tak ada tiang-tiang yang menyokong. Kalau solat sekadar solat, tapi bukan solat yang betul. Akidah pun entah ke mana, syahadah pun dia tak tahu apa yang dia syahadahkan. Jadi tak peliklah kalau dengar orang tu murtad, orang tu tak peliklah. Sebab pada diri dia tak ada benda ni. Tak teguh Islam dia. Islam yang ada pada diri dia tu, yang dapat dipengaruhi daripada mak bapak tu, tak kuat, tak teguh, goyang. Sebab tu bila diserang, kiri kanan, depan belakang, atas bawah, dalam luar, tiap hari tiap waktu, goyang-goyang, habis musnahlah Islam dia. Sebab tu kena faham betul-betul, kena hayati yang dimaksudkan syahadah ni. Syahadah yang macam mana? Apa yang kita syahadahkan? Apa benda yang boleh merosakkan janji kita tu, yang membatalkan syahadah kita tu? Apa benda? Perkataan yang macam mana yang boleh membatalkan syahadah kita? Perbuatan yang macam mana yang boleh membatalkan syahadah kita? I'tikad yang macam mana boleh membatalkan syahadah kita? Kita tak nak ambil tahu. Sembahyang yang macam mana? Kalau betul sembahyangnya, kalau betul sembahyang yang didirikan tadi seperti yang disuruh oleh Allah, pasti Islam ni kuat. Pasti agama yang ada dalam diri dia kuat. Sebab Allah dah janji dah, orang yang solat ni maknanya dia akan tertegah daripada perbuatan keji mungkar. Dia takkan buat maksiat. Kalau dia buat pun dia cepat-cepat taubat. Murtad jauh sekali, lagi dia takut. Tapi kalau orang yang solat sekadar solat, semata-mata buat tanpa ilmu, tanpa kefahaman, jadi seolah-olah macam ada tiang, tapi tiangnya busuk, tiangnya rapuh, tiangnya kosong, tiangnya tak kuat. Meskipun ada tiang tadi, tapi tidak boleh nak menjaga sembahyang. Kenapa? Tiang tu sendiri rapuh dah. Solat tu sendiri tak betul dah. Makna asalkan boleh. Asalkan boleh. Ada tiang, tapi asalkan boleh lah. Ada tiang. Tadi tak solat, makna tak ada tiang. Ni solat ada tiang, tapi rapuh, lapuh, repun. Solat sekadar solat, asalkan buat. Lepas tu tak pelik. Tak pelik lah kalau dia berleluasa buat maksiat, jual agama, murtad. Tak pelik lah. Memang patut pun. Sebab tidak ada yang menjaga, yang meneguhkan agama dalam diri dia. Itu dipanggil rukun-rukun ni. Sembahyang 5 waktu. Ramai yang sembahyang 5 waktu, tapi cuba cek sembahyang macam mana. Terang-terang nampak dah solat tak sah. Terang-terang nampak dah solat tak sah. Tapi setiap kali itulah dia. Tiap-tiap kali solat pakai pakaian yang tak menutup aurat. Solat tapi tak tutup aurat. Macam mana nak ada tiang tadi? Tak nak belajar. Bukan apa, jawabnya sebab sombong, tak nak belajar. Tutup buku panggil, mari mengaji, mari belajar ni, pada hari ni benda penting. Kau ingat aku pun masuk Islam ke nak ajak aku belajar? Sombong bukan main lagi. Aku dah 80 tahun duduk di Islam ni. Aku dulu jumpa Islam daripada kau.
Nak ajak aku mengaji. Ingat aku baru masuk Islam, ingat aku mu'alaf. Sombong bukan main. Sifat sombong ni makan diri, tuan-tuan. Sifat sombong ni lebih sombong dengan Allah ni, sombong dengan ilmu ni makan diri. Ngajilah kalau nak selamat. Kalau tak nak selamat, tak apa. Kalau rela amalan kita ditolak oleh Allah, tak payah mengaji. Teruskanlah kehidupan kita tu, yang macam tu, yang kita sangka betul dah tu. Kemudian maka nyatalah daripada huraian tersebut bahawa orang-orang yang tidak mengerjakan 5 perkara tersebut itu, mereka itu tidak ada asas dan tidak ada tunjang pada agama Islam. Bandingannya seperti binaan makna bangunan yang tidak ada asas dan tidak ada tunjang, maka adalah binaan itu, bangunan itu menjadi runtuh. Tak lambat cepat, tak cepat lambat runtuhlah tu. Tunggu masa je. Demikianlah menjadi runtuh agama apabila tidak ada asas dan tidak ada 5 tunjang yang tersebut. Makna dalam diri kita khususnya, makna agama dalam diri kita ni boleh jadi runtuh kalau tak ada 5 ni. Agama dalam rumah tangga kita boleh jadi runtuh kalau tak ada 5 ni. Agama dalam masyarakat kita ni boleh jadi runtuh kalau tak ada 5 ni. Ataupun mengingkari dengan lidahnya. Apa maksud ingkar dengan lidah? Terang-terang lidahnya menolak, terang-terang lidahnya menidakkan perkara yang datang daripada Allah, khususnya benda yang termaktub dalam rukun Islam. Terang-terang ditolak. Itu jadi apa? Maksud runtuh di sini jadi murtad. Dia kata solat tak wajib, solat 5 waktu tak wajib, puasa Ramadan tak wajib, tak wajib keluar zakat meskipun dah cukup haul nisab, dia kata tak wajib keluar zakat. Itu semua murtad dah tu. Ataupun yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu mengingkari, lidahnya menolak terang-terang. Dan jikalau dengan seluruh sekalipun, meskipun dia menolak, diingkar tadi dalam dengan atas jalan gurauan, seluruh, bukan si ciloro, seluruh, gurau, lawak. Dia masuk pertandingan Maharaja lawak. Dia fikir-fikir apa nak buat ni biar orang ketawa ni. Lalu dijadikan agama ni sebagai bahan lawak ni. Contohlah, dia kata, aku ni, kau tengok aku ni tak sembahyang Jumaat bukan apa. Sembahyang Jumaat ni sebenarnya tak wajib. Dia niat nak berlawak, jadi kafir tu. Jadi murtad tu dengan perkataan tu. Walaupun niatnya nak bergurau, walaupun niatnya nak berlawak jenah. Jadi nak jadi pelawak pun kena mengaji. Sebab tu mengaji agama ni untuk semua. Dia pelawak, dia kena mengaji. Dia artis, dia kena mengaji. Mengaji ni bukan untuk orang baik. Mengaji ni untuk semua. Apa pun bidang yang kita ceburi, siapa pun kita atas dunia ni wajib belajar agama, supaya apa yang kita apa yang ada pada kita tadi, jawatan kita kan, makna tak menjadi asbab rosaknya agama kita, rosaknya ibadat kita. Sebab kita ada ilmu, tahu sempadan. Dia ahli sukan, dia main bola kan, dia kena mengaji. Di peragawati ikutlah, gasawan dia kena mengaji. Dia kena mengaji. Sebab Nabi kata menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang Muslim. Nabi tak kata menuntut ilmu itu wajib untuk orang baik, untuk sekalian Muslim. Siapa yang berasa dia beragama Islam, mana dia wajib belajar. Tak pedulilah apa jawatan kita atas dunia. Kita dalam bidang apa, siapa kita, wajib belajar. Artis tak artis, jutawan tak jutawan, ahli perniagaan tak ahli perniagaan, dia kena mengaji.
barulah selamat. Barulah dia selamat dunia akhirat. Dia tahulah sempadan-sempadan. Kalau tak, habis. Bermula iman itu, habis dah. Islam dah habis dah. Faham dah Islam tu apa? Amalan zahir. Islam tu amalan zahir, mengaku, zahir maknanya lidahnya mengaku. Itu namanya Islam. Islam apa tadi? Islam atas Islam atas dunia, bukan Islam di sisi Allah. Islam di sisi Allah terhenti di atas akidah yang betul. Kalau akidahnya betul, barulah dia masuk dalam kategori orang yang Islam di sisi Allah. Islam di hari kiamat besok. Di balik akhirat pun dia balik sebagai orang Islam. Tapi kalau sekadar Islam yang ni tadi, zahirnya sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, lidahnya mengucap 2 kalimah syahadah, padahal memiliki akidah yang sesat, yakni Islam atas dunia buat sementara saja. Matinya sebagai orang kafir. Meskipun jenazahnya diuruskan seperti orang Islam yang lain. Jenazah dia macam biasa lah, orang mandikan, kafankan, solatkan, tanam tanah perkuburan orang Islam. Makna menguruskan pengurusan jenazah itu macam orang Islam lah. Sebab apa? Sebab zahir dia memang orang Islam. Zahir dia sembahyang, zahir dia mengucap. Tak pernah pun nampak pada mata kita dia sembah berhala ke, tak pernah dengar pun daripada perkataan yang memurtadkan. Maka dia ni orang Islam pada zahir. Maka uruskan seperti orang Islam lain. Tapi rupa-rupanya di sisi Allah tu dia mati sebagai orang yang tak beriman. Kenapa pula tu? Iman dia salah. Pegangan dalam hatinya tu salah. Dia katanya Tuhan ada tempat, dia katanya Tuhan ada kaki tangan, tapi dalam diam-diam lah, dalam diam-diam gitu. Makna dalam diam-diam dia memiliki akidah yang sesat. Jadi dia mati bawa akidah sesat. Faham tak? Faham ke tak faham ni? Bukan mentang-mentang sembahyang aja beriman. Yang kata sembahyang, puasa, haji, umrah tu Islam dunia. Islam. Kita kena faham Islam dunia dan Islam sisi Allah. Kita nak dua-dua ni. Atas dunia pun kita Islam, balik akhirat pun sebagai orang Islam. Ni kita nak. Maksudnya apa yang Allah suruh atas dunia kita buat, apa yang Allah larang kita jauhkan, usaha jauhkan, serta memiliki iman yang betul, akidah yang betul, fahaman yang betul. Ni yang kita nak. Supaya kita ni dikira Islam atas dunia, balik akhirat pun Islam juga. Tak nak jadi kelompok pertama tadi. Hanya Islam di dunia, balik akhirat sama macam orang kafir yang lain. Ramai tak tahu tuan-tuan. Ramai tak tahu benda ni. Ramai yang menyangkakan bila aku dah semayang, aku puasa, haji, umrah, aku orang Islam. Esok hari kiamat aku orang Islam. Ramai yang faham macam tu. Sebab tu mereka tak risau akidah sesat ataupun tidak. Sebab tu dia tak peduli tentang akidah ni betul salah, tak peduli. Sebab dia kata aku orang beriman. Tengoklah aku semayang. Kau ingat aku tak beriman ke aku semayang? Semayang tu Islam, bukan iman. Iman ni pegangan yang betul dalam hati. No. Tu. Ni nak baca ni. Bermula iman itu. Tengok. Dia nak bagi tahu iman tu apa. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, haji, hajah, datuk, datin, tan sri. Dengar molek ni. Dengar elok-elok, dengar molek. Tadi dah terangkan Islam tu apa? Islam tu apa? Amalan zahir. Itu Islam. Dia tak kata tu iman. Dia kata Islam itu ialah mengaku zahir. Maknanya lidahnya membenarkan Allah Tuhan Muhammad Rasul. Lidahnya membenarkan segala hukum hakam Allah. Yang halal-halal, yang haram-haram. Lidahnya membenarkan kalau yang wajib dikata wajib, yang haram dikatakan haram. Itu namanya Islam. Sembahyang, puasa, zakat, haji, itu Islam. Adapun iman, tengok-tengok. Jangan tidur. Kau terlepas kan? Tak faham juga kan? Bermula iman itu percaya hati. Maksud yakin hati seseorang. Percaya dengan makna yakin hati, bukan was-was hati, bukan syak hati, bukan zon. Percaya makna yakin hati seseorang, serta mengaku putus di dalam hatinya akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam daripada pekerjaan agama yang diketahui akan dia dengan darurah, benar dengan tidak kena fikir dan bicara. Bahkan tahu belaka, tua dan muda akan bahawa perkara itu daripada pekerjaan agama. Inilah maksud iman. Iman tu makna pegangan yang betul di dalam hati, kepercayaan yang betul di dalam hati, iaitu maksud iman. Ini belajar. Macam mana kita nak tahu pegangan yang betul? Belajarlah tentang iman. Semayanglah banyak-banyak pun iman tak jadi betul. Tak payah mengaji akidah, tak payah mengaji tauhid, semayang banyak-banyak 300 rakaat tiap-tiap malam. Boleh betul ke akidah kita? Dengan semayang banyak-banyak tu kita boleh faham ke akidah yang betul bagaimana, akidah yang sesat bagaimana? Boleh? Ada orang macam tu. Dia sangka dengan dia semayang banyak-banyak tu akidah dia jadi betul. Oh, senang kerja macam tu. Dengan semayang banyak-banyak tu amal jadi betul. Dengan sendiri amal akan jadi betul dengan semayang banyak-banyak. Mengaji tak payah pergi, semayang kena banyak. Kalau tu tak ada faedah lah Nabi bawa turun ilmu. Kalau dah beribadat tu dengan sendiri dia akan betulkan diri. Semayanglah tunggang-tunggik macam mana pun, kalau tak ngaji salah, tetap salah. Yang nak membetulkan ni kefahaman kita yang kita belajar. Daripada belajar tu baru nampak salah rupanya selama ni. Kalau tak belajar, semayang aja. Itulah semayang. Belas tahun dah semayang, 10 tahun dah semayang. Hadah besar tak terangkat-rangkat 10 tahun dah. 10 tahun hadah besar tak terangkat-rangkat lagi. Sejak umur dia 15 tahun, sekarang umur 99 tahun dah. Bayangkan berapa lama dia duduk dalam hadah besar. Dalam hadah besar itulah dia semayang, dalam hadah besar itulah dia baca Quran, dalam hadah besar itulah dia masuk masjid, dalam hadah besar itulah dia iktikaf macam-macam lagi. Tapi Tuan tak tahu. Tuan tak tahu. Sebab tuannya hanya tahu semayang. Mengaji tak payah, penting semayang. Semayang jemaah jaga. Ngaji tak payah, jaga semayang jemaah je. Mesti kita ni kena semayang jemaah. Mengaji tak payah. Itulah akibat dia. 10 tahun semayang jemaah dalam keadaan berhadah besar. Tak nak mengaji. Kalau dia mengaji dia tahu. Oh, macam ni cara mandi wajib. Akan terangkatlah hadah besar dia bila dia ada ilmu. Tapi bila tak ada ilmu, ibadat setan kata apa ibadat? Setan kata semayang, jaga semayang. Fardu ain jangan. Fardu ain tak payah pergi, Allah tak marah. Allah tak marah tak pergi mengaji fardu ain. Ni penting jaga semayang. Nak jaga ibadat ni dengan ilmu. Allah. Banyak masyarakat kita fikir macam tu. Ilmu ni tak penting asalkan beribadat. Nanti akhirnya besok kita menyesal. Bila besok Allah dah tak terima amal kita sebab cara buatnya salah, masa tu menyesal dah tak guna dah terlambat. Dulu alim ulama tutur banyak nasihat kita tapi kita tak pakai. Kita berasa kita lagi pandai, kita berasa kita lagi betul. Mana boleh pisah ilmu dengan amal? Daripada ilmu itulah nanti sembahyang jemaahnya Allah terima. Daripada ilmu itulah sembahyang jemaahnya Allah terima, sembahyang waktunya Allah terima, sembahyang sunatnya Allah terima. Sebab dia dirikan dengan ilmu, dia tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang patut dibuat, apa yang patut ditinggalkan, apa yang patut dijauhkan. Na'udzubillah. Allah selamatkan kita dari permainan tipu daya syaitan ni halus. Dia sangat licik, mahir menggelicik kita. Macam gelicik bola, dia mahir gelicik. Ramai yang tergelicik dah.
Jadi iman-iman itu tadi apa? Percaya hati. Hatinya percaya, maknanya yakin dengan apa saja dibawa oleh Nabi SAW daripada benda yang mudah-mudah difahami. Dan terbentuklah iman itu atas 6 asas ataupun 6 tunjang yang dinamakan dengan dia rukun iman. Yang pertama, percayakan Allah. Kita percaya Allah nak? Percaya tak suami kita? Percaya tak Allah? Percaya. Percaya tak suami? Percaya tak mak ayah kita? Percaya tak kawan-kawan yang ada kiri kanan kita? Adakah sama kepercayaan kita dengan kawan-kawan dengan Allah tadi? Apa bezanya? Percaya dengan Allah makna yakin. Percaya dengan selain Allah namanya zon. Kita puji-puji kata suami baik, ada juga keraguan kesangsian dalam hati kita pada suami, betul? Jawab je lah, betul. Betul. Awak percaya tak suami awak? Percaya. Tapi percaya macam mana? Suka tu betul tak? Dia kata 60 je. 40 aku ni ragu-ragu lah dengan suami. Dia selalu kata outstation dah ikut tidak. Makna salah tak diletak macam tu? Makna rosak tak akidah? Tak rosak. Sebab zon dia tadi pada makhluk. Tapi kalau zon pada Allah, ini rosak akidah. Saya nak tegangkan kat sini, sebenarnya saya nak tegangkan maksud percaya tadi. Percaya pada Allah bukan seperti percaya pada selain Allah. Percaya pada Allah ni makna yakin. Percaya pada selain Allah bukan yakin, namanya zon. 99% kita percaya, ada 1% je keraguan dan kesangsian pada dia, pada mak kita, pada ayah kita, pada suami kita, pada isteri kita, pada kawan-kawan kita. Itu tak apa, dah memang normal. Kita tahu orang tu dia manusia, dia tak sempurna. Dia tak salah pun meletakkan kepercayaan yang zon kepada makhluk tadi. Tapi kalau pada Allah juga kita kata percaya dengan makna zon, ini merosakkan akidah. Ada sedikit kesangsian pada Allah, ada sedikit kesangsian pada Quran, rosaklah akidah. Sebab tu kita tanya, percaya tak pada Allah? Percaya. Percaya tak pada gajah? Percaya. Sama ke tidak? Tak sama. Sebab percaya ni dia ada beberapa kategori yang masuk dalam kata percaya. Yakin pun percaya, zon pun percaya, syak pun percaya, waham pun percaya. Jadi percaya yang mana satu yang dimaksudkan dalam rukun iman ni? Yang satu tadi, yakin. Yakin. Yang sangkut paut dengan rukun iman ni yakin. Adapun 3 ni, ini untuk makhluk. Ada kawan kita 50-50 dengan dia. Tak apa, dia makhluk. Tak apa, dah memang dia tak sempurna. Tapi ni Allah Maha sempurna. Al-Quran sempurna, Rasul sempurna. Itu maksud percaya, bukan main percaya ikut suka hati percaya. Percaya hati seseorang. Habis. Kemudian yang pertama, percayakan Allah. Macam mana nak percaya makna yakin kepada Allah ni? Macam mana nak yakin kepada Allah ni? Mestilah kenal. Macam mana kita nak meletakkan keyakinan kepada sesuatu yang kita pun sendiri tak kenal? Betul? Kita tak kenal, kita dengar nama je. Puluh tahun dah dengar nama si Polan ni. Tapi orangnya kita tak pernah tahu pun bagaimana sifat dia, perangainya, akhlaknya. Takkan kita nak meletakkan keyakinan kepada orang yang kita hanya tahu nama. Sesama kita pun tak boleh dah. Ni nak pergi haji ni. Kita tengok orang lalu lalang kat luar tu, kita panggil. Bang, tak tolong boleh? Besok saya flight saya. Ni kunci rumah, ni kunci kandang lembu, ni kunci apa benda. Tolong jaga rumah je. Nama abang ni saya dah dengar lama dah, nama abang ni orang sebut kat Pekan ni. Ni saya nak bagi amanah lah, tolong jaga. Cerdik ke tidak? Kena kenal lah siapa dia ni. Yang nama ni si Polan ni macam mana orang ni, macam mana sifat ni, macam mana akhlak ni. Barulah kita boleh meletakkan kepercayaan. Ini tahu nama je nak serah semua. Habis dah kan, balik gaji kan, jadi padang jarak, padang terkuku. Habis semua dijualnya dia.
Tu contoh nak mendekatkan faham. Macam mana nak meletakkan keyakinan pada Allah kalau Allah tu sekadar nama je kita tahu. Sifat dia kita tak tahu. Itu yang ramai sangsi. Itu yang kata Allah ni berat sebelah, Allah ni tak adil, Allah ni zalim, Allah ni tak faham, Allah ni tak mengerti. Itu sebab tak kenal lah tu. Sebab tu jadi macam tu. Tapi nama Allah dia dah tahu, dah dengar berpuluh tahun. Puluh tahun dah dengar Allah daripada kecil, sejak nama Allah sampai ke tua. Tapi sifat Allah dia tak tahu. Akibatnya sanksi dengan Allah. Sanksi dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengetahui bukan maksud kenal. Banyak yang kita tahu tapi kita tak kenal lagi apa benda. Sebab tu kena mengaji, kenal Tuhan. Allah tu bagaimana sifatnya. Kalau kata Allah tu berilmu yang macam mana, kalau Allah melihat yang macam mana, kalau Allah mengetahui yang macam mana. Maknanya mengaku putus dalam hati seorang dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat ia dengan sifat-sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan? Mengaji dalam kitab ni ada sifat ketuhanan tu apa, lagi akan datang sampai tajuk di episod dia nanti. Maka jika seseorang itu tidak mengaku putus, apa maksud tidak mengaku putus? Dengan sungguh begitu. Tak mengaku sungguh ni makna dalam hatinya tahu yang Allah tu Tuhan, tapi dia tak yakin, berbolak-balik dalam hatinya. Itu maksudnya kepercayaan dan pegangannya kepada Allah itu tidak putus, tak jazam, tak putus. Kalau dia kata Allah tu, kita kata awak tahu tak Allah Ta'ala tu mengetahui? Tahu? Awak percaya ke Allah Ta'ala tu mengetahui? Tahu, orang percaya kan? Rupa-rupanya kepercayaan dia tentang Allah mengetahui tadi taraddud, berbolak-balik, tak putus. Sebab tu ada kala waktu dia senang dipuji-puji Allah, Allah baik, Allah Maha berkuasa, Allah Maha pemurah. Bila Allah uji dia dengan bala, Allah bagi benda yang dia tak mau, dia kata Allah ni berat sebelah. Tengok tak? Nampak tak? Allah ni tak adil, Allah ni tak faham. Ni maknanya dia sebenarnya tidak yakin yang Allah itu mengetahui segala-galanya. Maknanya tak jazam lah tu. Sebab tak jazam boleh jadi macam tu. Kalau jazam, kalau putus, dia yakin sungguh Allah tu Maha adil, Maha mengetahui, Maha suci daripada sifat zalim, dia yakin sungguh, dia akan sentiasa bersangka baik dengan Allah, walau apa hal keadaan sekalipun tetap dia yakin, meskipun aku diuji dengan bala, dengan fitnah macam-macam, kemiskinan, kelaparan, kebuluran, tak ada duit dan sebagainya, aku yakin Allah Ta'ala Maha mengetahui, Allah Maha baik, Allah Maha adil. Sebab apa? Dia putus dah. Dalam hati dia putus dah. Begitulah pegangannya terhadap Allah. Itu maksud jazam tadi tu. Bukan waktu senang lain, waktu susah jadi lain. Waktu semua doa kita Allah terima, Allah ni bagus, Allah ni baik, Allah ni pemurah, pengasih, penyayang. Waktu kita minta tak dapat, minta tak dapat, ya ke Tuhan ni ada. Betul ke Tuhan ni tahu apa yang aku nak. Nampak tak? Kan dah lagu tu. Maka jika seorang itu tidak mengaku putus sungguh dengan begitu, atau ia mengetahui juga tapi tidak mengaku, dia tahu tapi hatinya tak membenarkan. Mengaku itu dengan mana? Membenarkan dengan hati dia. Maka adalah ia tidak beriman. Jaga-jaga adalah orang yang macam ni. Sebenarnya dia tidak beriman dengan Allah, meskipun dia sembahyang, haji, umrah, tutup aurat, baca Quran. Dia orang yang tidak beriman dengan Allah. Sebab apa pula dia tak beriman? Bukankah dia sembahyang, bukankah dia puasa, tutup aurat, baca Quran, bagai? Dia tak beriman kerana pegangan dan kepercayaan dalam hatinya itu tidak putus, berbolak-balik. Sekejap kata Tuhan ada, kadang berasa macam tak ada Tuhan, kadang berasa Tuhan adil, kadang berasa Tuhan zalim. Maka adalah ia orang tak beriman dengan Allah. Dia tak beriman walaupun dia sembahyang. Dan adalah ia orang yang kafir. Nampak tak tu? Dan adalah ia mana? Orang yang dalam hatinya memiliki pegangan yang tak putus tadi tu, berbolak-balik tadi tu. Hari ini dia kata Allah tahu, besok dia kata Allah tak tahu.
Hari ini dia kata Allah adil, besok dia kata Allah zalim. Ni mana tak putus dalam hati. Orang macam ni apa? Kafir di sisi Allah Ta'ala. Dan jikalau sembahyang, puasa sekali pun, apa dah tu? Meskipun dia orang sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, tapi rupa-rupanya di sisi Allah kafir. Faham ke tidak ni? Jangan tak faham pula. Tapi kalau tak faham macam mana kita nak selamatkan diri daripada masuk dalam kubur. Jadi kena jazam betul. Senang, susah, sihat, sakit, untung, rugi, dapat apa yang kita nak, tak dapat apa yang kita nak, tetap hati yakin dia tahu. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Dia tak zalim, dia tak berat sebelah. Sebab tu semua sifat mustahil bagi Allah. Maha suci Allah daripada sifat-sifat tu. Itu bukan sifat Allah. Allah ni Maha Adil, Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hebat. Yang betul-betul tuan, kita ni nak mati. Kalau kita tak mati tak apa. Kita ni mati. Di antara benda yang Allah akan tanya besok pasal iman kita. Dia tak tanya kau dulu gaji berapa. Malaikat tanya, berapa angka gaji engkau dulu? Malaikat muka nanti tanya, berapa gaji engkau dulu? 4 angka, 5 angka, ataupun tak ada angka langsung. Dia tak tanya tu. Berapa pendapatan kamu sebulan? Dia tak tanya. Dia tanya siapa Tuhan. Macam mana nak mengaku amal kita ni nak jawab Allah Tuhan kalau hidup atas dunia ni pun tak kenal Tuhan. Sebab yang nak menjawab tu amal, bukan lidah ni. Makna kalau waktu atas dunia dulu dia mengenal Allah, dia beriman sungguh-sungguh dengan Allah, jazam putus terhadap Allah, maknanya mati besok boleh jawablah Allahu Rabbi, Allah lah Tuhan aku. Sebab memang atas dunia dulu dia memang kenal Tuhan dan dia beriman sungguh dengan Allah. Tapi kalau atas dunia tak kenal Tuhan, yang bukan Tuhan, sifat yang bukan Allah diletaknya pada Allah, sifat Allah dinafikan, macam mana dalam kubur besok nak jawab Allahu Rabbi? Maknanya kau tak kenal Tuhan atas dunia dulu, macam mana sekarang kau nak mengaku Allah Tuhan kau? Sebab yang menjawab dalam kubur besok amalan kita, bukan lidah kita ni. Nanti dia akan soal, siapa Tuhan? Macam mana nak jawab kalau kita tak kenal Allah? Dia kata daripada sekarang aku berlatih lah, dua hafal. Hafal soalan tu, hafal jawapan. Siapa Tuhan kau? Allah Tuhan aku, Allah Tuhan aku, Allah. Kenapa kau buat wirid orang lain subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Kau punya zikir ni Allah Tuhan aku, Allah Tuhan aku. Ini nak lancarkan lidah lah. Kau mati tu 3 hari ni kadang dalam kubur, lancar je lidah jawab. Banyak cantik muka. Yang menjawab tu amal. Lidah kita kaku kelung dah. Yang kedua, betul ke sini? Ke langkau? Langkau ni? Yang keduanya, wallahu alam. Wallahu alam lah. Cari situ, mana ada tulis situ. Yang kedua, wallahu alam mana dah sudah. Pukul 11 dah. Jadi tadi nak pergi pasar, nak beli ikan lah, ini itulah. Kita bagi balik awal, seronok lah sebetulnya ni. Nak masak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah bantu kita, bimbing kita, selamatkan kita daripada kesesatan dalam ibadat, kesalahan dalam ibadat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa bagi taufik kita rajin mengaji, ikhlas mengaji, niat betul dalam mengaji. Mudah-mudahan Allah matikan kita sebagai Muslim yang sempurna, mukmin yang sempurna, husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik, ya Allah, untuk kita baiki hati kita, baiki zahir batin kita, demi akhirat kita, sebagai bekalan akhirat kita. Inilah tanda-tanda Allah sayang dengan kita. Allah bagi kita lagi peluang supaya kita boleh gunakan peluang ni belajar dan baiki. Cuba kita bayangkan kalau nyawa kita Allah ambil semalam, ataupun kalau dalam tidur malam tadi Allah ambil nyawa kita, alangkah celakanya kita. Kalau Allah Ta'ala ada kata malam tadi Allah Ta'ala cabut nyawa kita, alangkah celakanya kita. Kenapa pula? Mati tak sempat nak baiki hati. Betul?
Mati dah kadang banyak buat zalim dengan orang, mati banyak meninggalkan kewajipan. Baki umur kita yang tinggal tak berapa minit lagi ni, wallahu alam, tak tahulah berapa hari lagi. Gunakanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapat keuntungan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan antum semua, kalian semua dimurahkan rezeki oleh Allah lahir batin, rohani jasmani, diberi umur yang panjang lagi berkah, diberi rezeki yang halal yang luas lagi berkah. Jadi orang kaya-gaya yang bertakwa, boleh tolong orang fakir miskin, boleh tolong anak yatim, boleh tolong agama. Jadi orang kaya yang bertakwa, jadi orang yang memiliki harta yang luas, yang bertakwa, macam sahabat-sahabat, ada sahabat-sahabat. Mudah-mudahan Allah selamatkan, Allah pelihara keturunan kita, diri kita dan keturunan kita khususnya sampai kiamat besok daripada terikut, terpengaruh, terpedaya, terpesona dengan dakwah-dakwah, dakyah-dakyah, daripada fahaman-fahaman yang sesat lagi menyesatkan syariat, yang sesat lagi menyesatkan akidah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesihatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi yang sedikit hati, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Mudah-mudahan Allah bantu kita dalam kita nak memperbaiki hati kita, merawat hati kita. Mudah-mudahan Allah gantikan hati kita yang kotor ni dengan hati yang bersih. Amin ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Allahumma rabbana bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhina yanfa'una rabbana fakif ahlana wa qurabati lana fi dinina ma'al qutri wa thawala karu sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum.